Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik bahagian yang kita nak belajar, iaitu mengenai radiasi radiasi persekitaran dan cara kita nak menguruskan barang radiasi. Tapi sebelum cikgu pergi ke bahagian tu, cikgu nak terangkan dulu dua soalan yang cikgu tertinggal dalam video sebelum ni. Okey, soalan yang pertama adalah mengenai kuasa pengayunan gamma. Okey, dekat atas ni soalan dia tanya, mengapa kuasa pengayunan gamma lebih rendah berbanding alfa dengan beta? Jadi untuk kamu faham, kuasa pengayunan ni adalah kuasa di mana sinaran itu boleh menukarkan atom kepada ion apabila sinaran tersebut melalui sesuatu atom. Jadi untuk bertukar menjadi ion, kamu kena ingat tau, sama ada dia terima elektron ataupun dia kehilangan elektron. Jadi bila sinaran tu lalu pada atom, sebab elektron berada dekat luar, jadi untuk membolehkan elektron tu keluar, maka dia ada syarat dia. Yang pertama, dia mesti mempunyai jisim dan dia mempunyai cas. Jadi selagi semakin tinggi jisim, maka semakin tinggi kuasa pengayunan. So makin kuat charge, makin kuat juga kuasa pengayunan dia, makin tinggi cas. Jadi dalam kes gamma ni dia adalah sinar neutral dan juga dia tidak mempunyai jisim. Jadi itu sebab kenapa kuasa pengayunan dia rendah. Okey, jadi yang ni, yang jawapan yang panjang-panjang ni, dia lebih kepada penerangan lah. Jadi jawapan yang paling penting adalah, satu, dia tidak bercas dan dia tidak mempunyai jisim. Okey, untuk soalan nombor 7A, okey, bila kita ada sumber radioaktif, alfa akan terpesong ke arah selatan dan beta akan terpesong ke arah utara. Jadi dia tanya mengapakah dia terpesong arah bertentangan. Jadi jawapan dia adalah, tak kira dalam medan magnet ataupun medan elektrik, alfa dan beta dia akan terpesong disebabkan oleh cas. Jadi dia berpesong arah berbeza kerana dia mempunyai cas yang berbeza. Itu isi penting dia. Sinar alfa dan beta mempunyai cas yang berbeza menyebabkan dia berpesong arah bertentangan. Okay, jadi kamu boleh pause kejap lah untuk saling jawab ataupun ikut je apa yang cikgu terangkan tadi. So, kita nak pergi seterusnya. Okay, kita nak tengok mengenai sinaran latar belakang. Okay, untuk sinaran latar belakang, dia dikatakan selamat jika kita menerima sinaran kurang daripada apa yang cikgu tunjuk dekat depan ni. Sama ada 0.2 microsavat per jam ataupun 0.0002 milisavat per jam, ataupun lebih kurang daripada 1752 microsavat setahun ataupun 1.752 milisavat setahun. Jadi asalkan kita terima dos kurang daripada ini, maksud dia adalah selamat. Jadi kita tengok sumber yang pertama. Jadi kalau kita tengok sinaran angkasa lepas, kita dia menghasilkan 0.35 milisavat setahun. Jadi kalau kamu bandingkan dengan dos selamat ni 1.752, maka 0.35 ni lebih rendah daripada 1.752. Maka sinaran angkasa lepas ni, sinaran kosmik ni menghasilkan dos yang selamat lah. Lagipun kita pun sebenarnya ada atmosfera yang sebenarnya melindungi kita daripada sebahagian daripada sinaran radioaktif tersebut. Okey, TV dengan komputer pun dia menghasilkan sinaran ion. Cuma dia menghasilkan 0.01 milisavat per jam. Jadi kalau kamu tengok, sebenarnya dia lebih tinggi daripada yang sepatutnya kita boleh terima. Jadi makin kurang kamu menonton TV, maka makin kuranglah dos yang kamu boleh terima. Lagi selamat. Tapi tak silap cikgu, kebanyakan yang TV ni adalah TV yang lama, yang zaman dulu. TV sekarang ni kebanyakannya dia memang tidak menghasilkan sinaran mengion. Okay, kemudian kita tengok X-ray. Kalau tulang patah dan sebagainya, kita pergi hospital. Jadi X-ray ni tinggi tau dos dia. Kalau kamu tengok 5.5 milisavat sekali kita uji. Bermaksud dia jauh lebih tinggi daripada yang kita patut terima, yang selamat. Jadi itu sebab bila kita buat X-ray, doktor dia tak bagi buat banyak kali tau. Kita kena
Tunggu baru kita boleh buat balik. Tunggu baru boleh buat balik. Sebab bila kita terima sinaran mengayon, so kita ambil masa dulu untuk badan pulih dan sebagainya, maka baru kita boleh buat balik. Okay, seterusnya kita ada rokok. Rokok dia menghasilkan 5.55 milisawatt sebatang. Jadi kalau kamu tengok, jauh lebih tinggi daripada selamat lah. Nah, ini salah satu punca lah kenapa rokok tu sebenarnya boleh menyebabkan kanser. Okay, ini bangunan okay, bangunan pun dia menghasilkan sinar radioaktif tapi 1.5 milisawatt setahun. Lebih rendah lah berbanding daripada yang kita patut selamat terima. Okay, kemudian kita tengok makanan. Kadang-kadang makanan pun dia ada sinaran mengayon. Jadi kalau kita tengok melalui makanan, kita terima 0.1 hingga 0.5 milisawatt setahun. Iaitu lebih kurang daripada yang selamat lah. Okey, bermaksud selamat lah kan, kalau kurang daripada yang selamat tu. So kita tengok alam sekitar. Alam sekitar ni disebabkan oleh bahan radioaktif yang ada dekat muka bumi. Jadi kalau kamu tengok 0.4 hingga 1.0 milisawatt setahun. Okey, 0.4 hingga 1.0 milisawatt. Jauh lebih kurang daripada 1.75. Maka latar belakang selamat. So kalau kita tengok kalau kita terbang kat udara, kita berada berhampiran dengan atmosfera, maka kita terima lebih banyak kalau kata apa sinaran kosmik. Okay, so kita tengok untuk penerbangan kita boleh dapat 0.03 milisawatt per jam. Lebih tinggi daripada dos selamat. Nanti cikgu terangkan sedikit mengenai kapal terbang ni. Okay, kalau kita berada dekat altitude tinggi atas gunung, kita terdedah dengan 0.3 hingga 0.5 milisawatt setahun. Ini lebih rendah daripada jumlah selamat. Jadi selamatlah. Okey. Jadi apa bahayanya sebenarnya kalau kita terdedah kepada sinaran mengayon sebelum jadi ni? Jadi sinaran mengayon ni bila kita terima, badan kita boleh menyerap sinaran tersebut dan dia boleh mempengaruhi badan kita. Kalau kita terima sinaran tersebut. Okey. So kita tengok sinaran latar belakang. Jadi untuk melindungi diri kita daripada sinaran latar belakang tersebut, kita boleh guna pelbagai alat lah. Yang mana sebagai contoh yang inilah cermin mata arteria ungu. Jadi dia melindungi mata kita daripada terdedah dengan sinaran mengayon tersebut. Kita pun ada pelbagai alat lain macam payung dan sebagainya. Okay, jadi kalau kita nak lindungi diri daripada sinaran mengayon disebabkan oleh X-ray, kita kena buat ikut apa yang doktor suruh lah. Okay, jangan ambil lebih daripada apa yang sepatutnya. Bagaimana pula dengan TV? Kekalkan jarak dan juga kurangkanlah masa pendedahan dengan monitor tersebut. Okay, jadi kalau makanan yang dicemari dengan radioaktif, yang ni kita boleh kurangkan ataupun kita elak. Okay, kalau boleh elak lah. Sebagai contoh, makanan laut dekat-dekat negara yang menghasilkan banyak sisa radioaktif, maka ikan tersebut dia mengandungi sisa radioaktif di dalamnya sebab dia makan. Dan juga dia didedahkan dengan sinaran mengayon, jadi agak bahaya. Sama juga macam tempat-tempat yang mana berlaku kebocoran nuklear. Okay, jadi makanan di sekitarnya terdedah dengan bahan radioaktif menyebabkan bahan itu tidak selamat untuk dimakan. Bagi contoh macam kes Chernobyl zaman dulu dekat Europe, letupan nuklear yang besar menyebabkan bahan radioaktif tersebar serata dunia. Masa tu bahan radioaktif tersebut, debu dia tu jatuh dekat rumput, dekat tanah serap. Kemudian rumput menyerap benda tu, kemudian lembu makan rumput, menyebabkan susu lembu tercemar dengan bahan radioaktif. Okay, so untuk sinar ini cikgu nak cakap pasal juruterbang tu sebab dia terdedah dengan dos yang tinggi juga semasa penerbangan. Jadi juruterbang dia ada jadual dia. Okay, dia tak boleh nak terbang suka hati dia lah. Jadi dia kena patuh jadual tersebut supaya boleh kurangkan daripada risiko menerima dos yang tinggi. Okey, yang ini adalah anak beranak Marie Curie yang memenangi hadiah Nobel. Okey, dan mereka ni terdedah dengan sinaran mengayon. Ini kesan dia. Sebab apa? Sebab bahan uji kaji mereka guna tu adalah bahan radioaktif. Jadi mereka mati disebabkan oleh kanser. Sebab dia masa zaman dulu
Diorang ni pelopor. Jadi diorang tak tahu macam mana cara nak melindungi diri daripada sinaran mengayon ni. Jadi mereka buat eksperimen terus dengan bahan radioaktif dan mereka terdedah dengan dos yang tinggi. Yang menyebabkan mereka akhirnya mati disebabkan oleh kena kanser. Okey. Ini ini tak ada kaitan. Okey. Cikgu skip. Jadi kru udara pun okey, dia menerima lebih daripada tahap selamat. Jadi mereka ada jadual dia. Dia akan terbang berapa jam sehari dan dia akan rehat supaya benda tu dapat singkirkan. Okey, kita pergi kepada soalan dia. Okey, ini soalan ni tunjuk dia kata pembuangan sisa radioaktif daripada kilang. Jadi sisa radioaktif tersebut terus masuk ke dalam air. Jadi apakah kesan dia? So kesan dia adalah kamu boleh jawab sama ada air itu akan tercemar dengan bahan radioaktif, dan kesan seterusnya adalah bila air itu tercemar dengan radioaktif, maka semua makanan seperti ikan dalam air itu pun turut terdedah dengan sinaran radioaktif. Jadi cara mengurus risiko daripada terdedah dengan sinaran air berkaitan dengan soalan atas ni. Jadi kita tahu bahawa ikan tu tercemar. Jadi jawapan dia jangan makan atau minum. Jangan makan ikan ataupun minum air sungai tersebut. Jadi boleh pause untuk tengok jawapan. Okey, soalan yang seterusnya. Ini adalah rajah yang menunjukkan dua pekerjaan berbeza. Jadi A itu adalah juruterbang, B adalah doktor. Jadi juruterbang ni dia terdedah dengan sinaran kosmik, manakala doktor terdedah dengan sinaran radioaktif daripada perubatan tu. Contohnya alat X-ray. Okey, jadi itu jawapannya. Nyatakan sumber sinaran mak ayah yang diterima. Yang pertama adalah sinaran kosmik A, yang kedua adalah sinaran radioaktif. B, mengapakah tahap penyerapan sinaran mak ayah bagi individu A melebihi tahap selamat? Kerana apabila mereka terbang di tempat tinggi, maka sinaran mak ayah yang dihasilkan oleh sinaran kosmik daripada angkasa lepas tu lebih tinggi. Menyebabkan mereka terdedah dengan dos yang lebih tinggi. Jadi C, cadangkan tindakan yang perlu diambil. Jadi untuk A ni, sebab dia kena ada jadual. Jadi kena ada jadual waktu kerja. Dan untuk B, okey, sama juga. Ikut jadual ataupun kamu boleh cakap memakai alat perlindungan. Okey, ramalkan kesan penyerapan sinaran mak ayah jangka masa panjang. Kamu boleh jawab rosakkan sel, ini paling umum, ataupun boleh menyebabkan kanser. Okey, jadi apakah kegunaan sinaran radioaktif sebenarnya? Jadi sinaran radioaktif ni sebenarnya kita belajar pasal dos tinggi, kesan dia dan sebagainya. Dia pada guna dia. Okey, dalam bidang arkeologi, kita ada sejenis isotop. Nanti sejenis unsur isotop, iaitu unsur karbon, isotop untuk karbon. Yang mana kita guna karbon ini untuk menentukan usia sesuatu artifak ataupun benda yang mati. Sebab apa? Sebab karbon 14 ni, dia adalah karbon, cuma dia adalah isotop 14, yang mana bila objek tu mati, dia akan membebaskan sinaran beta yang mempunyai separuh hayat 5,700 tahun. Jadi dengan mengira orang kata apa, separuh hayat tersebut, dia mengukur kereaktifan. Jadi dia boleh tentukan berapakah usia fosil tersebut. Itu karbon 14. Okey, seterusnya adalah untuk kita mengawal ketebalan bahan. Yang ini dalam kilang lah, terutamanya kilang yang buat kilang yang memerlukan ketepatan yang tinggi. Jadi kita boleh guna sinaran radioaktif, terutamanya sinaran beta. Jadi sinaran beta ni kita tahu dia tak boleh tembus aluminium yang setebal 3 mm. Jadi kita boleh pancarkan beta. Kalau besi itu tebal sangat, maka beta tak tembus, bermaksud besi itu tak sesuai lah. Kalau besi itu nipis sangat, bermaksud banyak beta tembus, jadi itu pun tak sesuai. Jadi dia menggunakan sinaran beta tersebut untuk tentukan ketebalan logam. Dalam pertanian, kita gunakan fosforus 32 untuk menentukan kadar penyerapan baja. Jadi macam mana kita buat? Kita masukkan fosforus dalam tanah. Jadi fosforus tu akan diserap oleh pokok. Jadi dia akan ikut xylem. Dan dia akan menghasilkan sinaran radioaktif. Jadi bila kita letak alat giga
maka kita boleh kesan lah dekat mana fosforus tu sampai. Kalau fosforus tu sampai separuh jalan, bermaksud penyerapan pokok tu tidak sempurna. Kita juga guna sinaran radioaktif untuk apa? Untuk mandulkan kumbang ataupun kita nak kawal mikroorganisma perosak. Jadi dari segi sistem pertahanan, bahan radioaktif ni kita guna untuk buat bom lah. Tapi kena ingat, bom radioaktif ni menghasilkan tenaga yang sangat tinggi. Dan selain melakukan kerosakan, kesan daripada sinaran mengayun yang dihasilkan oleh bom tu menyebabkan kecacatan berlaku secara berterusan dalam generasi tersebut. Contohnya kalau kita yang kena sekarang, maka anak cucu cicit kita tu akan menerima kesan daripada sinaran mengayun. Jadi dia agak bahaya. So dalam kes pertanian, kita guna sinar gamma. Jadi apa guna sinar gamma ni? Sebab kita tahu sinaran mengayun tu boleh merosakkan sel. Jadi dekat permukaan buah ni ada banyak mikroorganisma. Kita pancarkan sahaja sinaran gamma dekat permukaan buah tu, maka organisma yang ada pada permukaan buah tu akan mati. Okey, menyebabkan buah tersebut tahan lebih lama. So dalam perubatan, kita ada cesium ataupun kobat. Yang ini digunakan untuk membunuh sel kanser. Kita ada natrium untuk kesan pembekuan darah. Kita ada technetium untuk kesan tumor ataupun pertumbuhan. Kita ada kobat 60 untuk membasmi kuman, dan kita ada iodin 131 untuk merawat kelenjar thyroid yang berada dekat bawah ni yang membengkak. Okey, jadi tengok balik buku kamu. Okey, jadi ini adalah jawapan dia. Pengindustrian kita guna sinar beta untuk kawal ketebalan logam. Arkeologi karbon 14 untuk menentukan usia. Pertanian fosforus 32 automatik kadar penyerapan baja dalam tumbuhan. Pertahanan kita buat bom. Pengawetan makanan membunuh bakteria. Perubatan kobat 16 kanser. Dan kuman natrium untuk mengesan pembekuan darah. Okey, langkah keselamatan. Macam mana kita nak pastikan bahawa bahan ini disimpan dengan baik bagi mengelakkan kita daripada terdedah. Yang pertama, kita guna bekas plumbum. Jadi bekas plumbum ni macam kamu tahu, plumbum tidak boleh ditembusi oleh sumber sinar. Jadi kita simpan pada radioaktif dalam bekas plumbum. Okey. Yang kedua, kita memakai pakaian perlindungan bahan radioaktif yang sesuai. Okey. Okey, yang lain, ini kalau kita nak buang sisa radioaktif tu, pastikan kita kendalikan dengan sempurna. Jangan buang suka hati. Biasanya kita akan tanam dekat kawasan yang tanam dalam orang kata apa, bilik konkrit bawah tanah. Sebab sinaran radioaktif ni tak boleh tembus bilik konkrit. Jadi kita simpan bawah tu. Jadi kita biarkan dia dalam tempoh masa yang sama sehingga kesemuanya sudah tidak aktif. Okey. Nah, ini sama macam yang tadi lah. Tadi kita simpan dalam bekas plumbum, kita juga boleh guna dinding plumbum. Yang ni langkah yang lain, iaitu kita guna tangan robot. Daripada kita pegang bahan radioaktif tersebut, biar tangan robot yang pegang. Maka robot ni dia tak ada sel. Jadi dia selamat. Okey. Kemudian dalam setengah kes, macam pekerja dekat hospital, pekerja sinar X-ray ataupun industri yang melibatkan bahan radioaktif, mereka kena pakai lencana sinaran. Jadi lencana sinaran ni dia akan mengukur sama ada dos yang diterima oleh badan sudah lebih atau kurang. Jadi kalau dah lebih, dia akan berubah warna, maka kita tahulah, maknanya dah sampai waktu untuk kita rehat. Jadi pekerja yang bekerja dengan bahan radioaktif ni, diorang memang pakai lencana ni. Kemudian mereka ada cuti khas untuk kalau dos dah tinggi, mereka dah terima dos tinggi, maka mereka boleh cuti untuk turunkan balik dos tu. Okey, tandakan langkah keselamatan yang betul. Guna tangan. Ni memang salah lah. Okey, simpan dalam plumbum tebal betul. Buang ke dalam sungai. Ni memang salah. Okey, seterusnya pakai pakaian perlindungan khas. Jadi itu yang betul. Boleh pause kejap untuk kamu tengok jawapan. Okey, jadi sebenarnya dalam bahan radioaktif ni kita belajar memang banyak orang kata apa, mengenai keburukan, tapi kita kena tahu bahawa kebanyakan unsur radioaktif tu sangat berguna. Okey, dan kita terima kasihlah kepada Marie Curie yang banyak buat kajian pasal unsur radioaktif tu. So sejak daripada penemuan tu, maka kita dah faham sedikit pasal sumber radioaktif. Itu yang sampai sekarang kita kembangkan untuk kegunaan
dalam pelbagai industri. Jadi itulah yang cikgu nak ajar hari ini. Jadi cikgu harap video ni dapat membantu kamu. Jadi jangan lupa tanda. Kemudian untuk video seterusnya kita akan pergi bab yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.